Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak pergi kepada bab 5 iaitu bahan kimia untuk pengguna. So, cikgu mulakan dulu dengan subtopik yang pertama iaitu sabun dan deterjen. So, hari ini kita nak emphasize pada sabun sahajalah dahulu ya. Okey, kalau tengok sabun kat sini, okey. Sabun ialah garam natrium atau garam kalium asid organik. Tu asid lemak. So, sekejap cikgu highlightkan dulu. Okey. So, tengok dekat sini. Sabun ialah garam natrium. Okey, garam natrium dan garam kalium atau kalium Okey, asid organik, asid lemak. Okey, so sabun biasa selalunya ialah natrium stearate. Okey, ataupun natrium palmitat. Okey, sabun disediakan dengan memanaskan minyak sayuran. So, minyak sayuran ni tak kisahlah minyak jagung ke, minyak kelapa sawit ke. So, dengan alkali. So, alkali yang kita selalu gunakan apa? Alkali apa? Kita ada natrium hidroksida ataupun kita ada kalium hidroksida. Itu antara alkali yang kuat yang kita selalu guna lah. Okay, minyak sayuran di sini adalah ester. So, kita guna ester lah minyak sayuran. Minyak memang ester lah. So, bila sebut ester ni, dia adalah campuran daripada asid karboksilik. Okey, asid karboksilik dan kita ada satu lagi iaitu alkohol. Okey, so daripada ester ni, iaitu minyak tu, kita hanya nak asid karboksilik ni sahaja. Okey, so dan boleh dihidrolisiskan oleh natrium dioksida menjadi sabun. Okey, so melalui proses hidrolisis, okey, so dia akan menjadi sabun. Okey, so apa yang berlaku? Proses penyediaan sabun ni sebenarnya dipanggil saponifikasi. Okey, satu campuran minyak sayuran dan natrium dioksida pekat yang kita kena panaskan. Okey, so proses penyediaan sabun ni dipanggil saponifikasi. Walaupun kita tengok ada macam-macam nama kat sini, contohnya hidrolisis ni, tapi nama sebenar untuk penyediaan sabun adalah saponifikasi. Okey, ini adalah prosedur bagaimana sabun disediakan. So, sabun disediakan dengan pertama sekali adalah kita tuangkan 5 cm padu lah minyak kelapa sawit ke dalam sebuah bika. Dan dengan berhati-hati tuangkan 30 cm padu larutan natrium hidroksida alkali kita ke dalam bika yang sama. Okey, kita didihkan kali pertama campuran sambil mengacau dengan rot kaca selama 10 minit. Okey, selepas tu padamkan api dan tambahkan 100 cm padu air suling. Seterusnya masukkan 2 hingga 3 spatula pepejal natrium klorida. Okey, apa tujuan natrium klorida dimasukkan? Garam ini dia digunakan untuk mengurangkan ketelarutan sabun tu tadi. Okey, so masukkan pepejal natrium klorida ke dalam bika sehingga pepejal terapung. Okey, hingga pepejal terapung. Didihkan untuk kali kedua campuran dalam bika selama lebih kurang 5 minit. Alihkan campuran daripada api dan sejukkan campuran kepada suhu bilik. Turaskan campuran yang terbentuk dan bilas pepejal tu tadi dengan air suling dan okey, kita kemudiannya keringkan pepejal dengan menekankannya di atas beberapa helaian kertas turas. So, periksa pepejal tadi yang terbentuk, tekan pepejal dengan jari dan masukkan pepejal ini ke dalam sebuah tabung uji yang mana dalam tabung uji itu mengandungi air suling dan kita goncangkan. Okey, so bila dia keluar buih itu, maksudnya kita boleh dapat tahulah sabun telah terbentuk. Okey. So, ini sabun dan deterjen. So, kemudian okey, larutan natrium klorida pekat tadi ditambah untuk memendakkan sabun tadi itulah. Natrium klorida mengurangkan ketelarutan sabun. So, dalam exam dia akan tanya apakah fungsi natrium klorida. Dia digunakan untuk mengurangkan ketelarutan sabun tadi. Okey, so sabun ni kalau kita tengok kat sini, ini adalah ester. Okey, so glyceryl tripalmitat ni adalah ester. Okey, dia adalah minyak sayuran. So, dalam minyak sayuran ni, kita hanya nak asid karboksilik saja yang berada di sebelah kiri ni. Ni.
Okey, asid karboksilik sahaja. So bertindak balas dengan alkali. Ini kita punya alkali. So dia akan hasilkan satu garam. Ini garam kita. Garam tu adalah sabun ataupun ini adalah sabun ataupun kita panggil dia garam. Okey, so garam kita nama dia nampak ni, natrium palmitat. Okey, gabungan di antara natrium ni dengan asid palmitik lah. Yang ni namanya asid palmitik. Okey, so nama dia garam tu ataupun sabun tu natrium palmitat. So hasil sampingan dia kita ada glycerol lah. Ini glycerol kita lah, alkohol tadi ni. Oh sorry. Okey, sebenarnya kita kena bukan ambil yang tu, kita ambil yang ni saja. Okey. Ini adalah bahagian asid karboksilik. Okey, so hasil dia adalah natrium palmitat dan glycerol. Okey, boleh. Seterusnya kita bergerak lagi kepada struktur molekul sabun. Ini struktur molekul sabun di mana sabun ni, okey, nama dia natrium palmitat, dia ada ion yang bercas positif iaitu natrium. Ini ion yang bercas positif. Okey, kita ada positif ion, cation ion, dan kita ada bahagian negatif. Okey, ini bahagian negatif yang dipanggil N ion. Okey, so N ion ni dia mengandungi banyak rantai karbon. Kadang-kadang boleh pergi pada karbon 12 ataupun pergi pada karbon 15. Banyak Okey, so selalu kita wakilkan rantai panjang ni dengan huruf R lah. So kita ada COO Na. So R di sini merujuk kepada rantaian panjang ni lah. Okey, boleh. Okey, ni deterjen. Mem skip dulu deterjen sebab kita tak nak belajar deterjen lagi. Okey, ini adalah bahagian struktur pada sabun. Kita tadi ada sabun, kita ada bahagian negatif positif, so kita hanya nak guna yang bahagian negatif ni sahaja. Okey, yang mana positif tadi kita ada Na positif kan, so kita tak guna yang ni, kita tak tepi dulu. Okey, so yang bahagian yang negatif ni terbahagi pada dua pula, iaitu bahagian hidrofilik dan kita ada bahagian hidrofobik. Bahagian hidrofilik ni fungsi dia suka kepada air H2O, manakala bahagian hidrofobik ni dia suka kepada dirt, iaitu DIRT, kotoran. Dia suka pada kotoran. Okey, itu fungsi bagi bahagian anion ataupun bahagian yang bercas negatif pada sabun ni. Okey, dia ada hidrofilik dan ada hidrofobik. Okey, so kalau baca dekat sini, okey, satu bahagian tadi daripada bahagian tak polar dipanggil hidrofobik, di mana dia larut di dalam permukaan bergris. Manakala satu lagi adalah kumpulan hidrofilik, di mana bahagian ini dia larut dalam air. Okey, ini tindakan pencucian dia. So bagaimana dia bertindak balas? Okey, so bahagian yang negatif tu tadi, okey, bahagian echo dia tu iaitu hidrofobik. Okey, bahagian hidrofobik ni dia akan larut di dalam grease. Manakala hidrofilik ni dia akan larut di dalam air. So that's why kita ada bahagian air ni lah. So yang biru ni, ni air. So yang kepala tu dia larut di dalam air, manakala yang echo tu dia larut dalam grease, dalam kotoran lah, hitam ni. Okey, ini kotoran. Okey, boleh nampak. So apa yang berlaku kat sini, molekul sabun tu tadi yang terletak pada sempadan antara grease dan air tu. Okey, sabun ni sebenarnya bila kita masukkan dia dalam pakaian tu yang mempunyai air tu, dia selain daripada fungsi dia mencuci, dia juga merendahkan ketegangan permukaan air. So bila dia rendahkan ketegangan permukaan air, apa yang berlaku? Dia meningkatkan kuasa membasah sesuatu permukaan fabrik tu oleh air. So air boleh larut dalam pakaian tu tadi. So grease boleh diasingkan daripada fabrik. Sabun bertindak sebagai ejen yang membasahkan fabrik tadi tu.
Okey. So tindakan menggosok, so bila kita masukkan sabun, kalau kita basuh baju, kalau tak guna mesin basuh, ataupun kalau kita guna mesin basuh pun dia akan berputar kan. So berputar tu seumpama macam kita menggosok lah. So kita perlu ada tindakan menggosok ni supaya ia membantu menanggalkan grease daripada permukaan fabrik tadi. Okey, dan menyebabkan grease tu pecah menjadi titisan-titisan grease. Grease ni adalah selalu daripada minyak kan, grease kotoran ni. So bila kita buat tindakan pencucian seperti menggosok ni, apa yang berlaku, grease yang besar molekul dia ni tadi, dia akan pecah kepada titisan-titisan grease. Itu dipanggil pengimulsian, pengimal proses tu. Okey, so terdapat daya tolakkan antara molekul-molekul grease kerana setiap molekul grease bercas negatif, so menyebabkan molekul grease terampai di dalam larutan. Okey, so bila kita dah buat tindakan macam ni, dia akan bertukar pada titisan-titisan grease. So namanya dipanggil emulsi. So bila kita bilas pakaian kita, okay, bahagian yang kotor ni tadi dia akan keluarlah. Bahagian kotor tu yang mana? Yang titisan-titisan grease tadi tu, ni yang bulat-bulat ni lah. Okey, ni adalah kotoran lah. Dia dah diangkat daripada fabrik. Fabrik ni maksudnya apa? Fabrik ni baju kita lah. Okey, so dia akan tertanggal lah. Okey, so dia akan dikeluarkan bila kita bilas pakaian tu tadi. Okey, so itu sahaja dahulu untuk sabun. So sekian, terima kasih. Nanti jangan lupa buat tugasan ya. Okey, Assalamualaikum.